Rancangan Muqaddimah, iaitu sebuah rancangan yang mudah-mudahan memberi manfaat kepada kita dalam memulakan hari kita pagi ini. Dan kita dapat bangun pagi-pagi begini, insya-Allah ada keberkatan sebagaimana Nabi SAW berdoa minta supaya umatnya ini diberikan keberkatan fi bukuriha, pada awal-awal paginya. Saudara, pada pagi ini dalam rancangan Muqaddimah kita akan membincangkan satu tajuk yang saya kira jarang diperkatakan, jarang kedengaran, iaitu tajuknya Aisar. Apa erti Aisar? Apa yang nak kita bawa persoalan Aisar ini di dalam kehidupan kita? Sama-sama kita bincangkan di dalam rancangan Muqaddimah pada pagi ini. Saudara, dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala ada mencatatkan suatu sikap orang-orang Ansar, iaitu sekelompok sahabat Nabi yang duduk di Madinah yang menanti kedatangan Muhajirin, peristiwa hijrah. Allah mencatatkan bagaimana peristiwa, kata Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Ini surah Al-Hasyr ayat yang ke-9. Iaitu orang-orang Ansar ini mereka sangat mengutamakan saudara-saudaranya daripada Mekah, walaupun mereka itu sendiri kelaparan, mereka itu sendiri adalah orang-orang yang susah. Jadi perbincangan Aisar kita pada pagi ini ialah tentang soal sikap mengutamakan orang lain berbanding dengan diri kita sendiri, walaupun kadang-kadang kita perlukan kepada perkara-perkara tersebut. Dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa ta'ala turut menceritakan tentang soal golongan yang mengutamakan orang lain ini. Misalnya di dalam surah Ad-Dahr ayat yang ke-8, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka ini memberi makan kepada orang-orang yang susah, orang miskin, orang yatim, orang yang memerlukan, walaupun mereka itu sangat memerlukan kepada keperluan-keperluan tersebut. Maka saudara, kita melihat dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memuji golongan-golongan Ansar yang kita tahu mereka ini sebelum daripada kedatangan Islam adalah satu kaum, satu bangsa yang sangat taksub dengan kabilah masing-masing. Tetapi kerana berkat akidah, iman, mereka melupakan segala perbezaan pangkat, darjat dan kedudukan. Akhirnya mereka lebih mengutamakan orang lain dalam persoalan kehidupan mereka. Sebagai contoh, Ibnu Hisham mencatatkan di dalam sirahnya bagaimana orang-orang Madinah, orang-orang Mekah sebelum daripada Islam, sebelum daripada hijrah, mereka ini sangat pentingkan bangsa masing-masing. Sering berlaku perkelahian, bergaduh sesama sendiri. Kalau di Makkah semasa dahulu sebelum Islam itu berkembang luas, setiap kabilah ini berperang antara satu sama lain hari-hari. Sampaikan Ibn Hisham mencatatkan orang Makkah berperang siang dan malam. Dan mereka akan merasa sangat bangga kalau mereka dapat potong kepala musuh mereka. Selagi tak dapat potong kepala, ini satu kegagalan. Selepas dia potong kepala musuh, dia akan bawa balik kepala tersebut, dibersihkan, kemudian dia gantungkan di depan pintu rumah mereka, dibiarkan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, sehingga luruh segala daging, kulit yang ada pada kepala yang terpotong itu. Bila sudah luruh, mereka cuci, mereka potong tengkorak itu, lalu mereka jadikan gelas untuk meminum arak. Ini perangai orang-orang Arab sebelum datangnya Islam. Tapi Nabi boleh ubah bangsa-bangsa yang potong kepala begini menjadi bangsa yang sangat mementingkan orang lain ketimbang atau berbanding diri mereka sendiri. Dalam peperangan Uhud misalnya, kita melihat bagaimana para sahabat tatkala ramai di kalangan mereka yang sudah bergelimpangan, cedera parah kerana bahana pukulan musuh, datang orang membawa air untuk diberikan minum kepada prajurit yang cedera. Bila dia nak minum, maka tiba-tiba dia terdengar sahabatnya yang lain mengerang kesakitan. Lalu apa kata dia? Berikan kepada kawan saya yang di sebelah. Lalu tukang bawa air, bawakan air untuk orang lain.
baru dia nak minum. Yang ini terdengar pula kawan yang lain mengerang kesakitan, lalu dia korban, kata dia berikan kawan saya yang lain. Begitulah seterusnya. Akhirnya tidak ada seorang pun yang merasa minum air tersebut kerana terlampau pentingkan kawan dia yang lain. Dan akhirnya ramai yang mati sebab tak dapat minum air kerana pentingkan kawan-kawan mereka yang lain. Inilah yang Allah Ta'ala puji sangat orang-orang Islam, khususnya orang Ansar. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mengutamakan saudara mereka yang lain walaupun di saat mereka sangat memerlukan. Baiklah saudara, apa kaitan dengan kita dalam persoalan aisar ini, mengutamakan orang lain? Dalam Al-Quran sememangnya syarat dengan arahan, perintah supaya kita ini mengutamakan orang lain berbanding dengan diri kita sendiri. Sebagai contoh, di dalam surah An-Nisa ayat 36, Allah Subhanahu wa taala berpesan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana wa bizil qurba wal yatama wal masakin wal jari zil qurba wa jaril junubi wa sahibi bil janbi. Sadaqallahul azim. Allah Ta'ala berpesan, hendaklah kita buat baik kepada 8 golongan manusia. 8 golongan ini disebut oleh para ulama wajib hukumnya kita melakukan kebaikan kepada mereka. Sebelum kita nak lakukan kebaikan kepada diri kita, nak utamakan diri kita, 8 golongan ini kita perlu utamakan. Siapakah 8 golongan ini? Siapakah mereka yang termasuk di dalam 8 senarai ini? Kita berehat seketika. Sekembalinya nanti kita akan bincangkan 8 golongan yang perlu kita utamakan dalam kehidupan kita. Jangan ke mana-mana. Kembali kita dalam rancangan Muqaddimah. Terima kasih kerana saudara-saudari masih lagi setia bersama kami dalam rancangan Muqaddimah ini. Dan pada pagi ini kita sedang membincangkan tentang tajuk aisar, iaitu tajuk mengutamakan orang lain dalam kehidupan. Bukan bererti kita tidak memikirkan kepentingan diri kita, tetapi diri kita sanggup kita korbankan demi kepentingan orang lain, demi keperluan orang lain. Sebelum tadi kita sudah bincangkan tentang bagaimana Allah Subhanahu wa taala begitu memuji kelompok-kelompok Ansar di zaman Nabi SAW yang sangat mengutamakan rakan-rakan teman-teman mereka, orang-orang Muhajirin. Kita biasa mendengar bagaimana Sa'ad Al-Ansari tatkala Abdurrahman bin Auf datang menjadi mentor-menti kepada beliau. Ungkapan beliau yang sangat terkenal, wahai saudaraku dari Mekah, selamat datang ke Madinah, jangan takut lapar di sini, saya ada 4 ekor kambing, silakan kau makan 2, saya ambil 2. Kata Abdurrahman, saya tak nak kau punya kambing. Kata Sa'ad lagi, wahai saudaraku dari Mekah, jangan takut sunyi di sini, saya ada 4 orang isteri, akan kuceraikan, mana yang kau suka cukup edah, nanti kau kahwin dengan jandaku. Kata Abdurrahman, saya tak nak isteri kamu. Kata Sa'ad lagi, wahai saudaraku dari Mekah, jangan takut melarat di sini, saya ada 4 buah rumah, silakan kau ambil 2, saya ambil 2. Begitulah, begitu aisar, mereka mengutamakan saudara mereka berbanding dengan diri mereka. Seperti yang telah kita imbau pada permulaan tadi, bagaimana Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 36 menggariskan 8 golongan yang kita kena utamakan lebih berbanding dengan diri kita sendiri. Yang pertama yang perlu kita ambil perhatian, ambil berat kehidupan mereka ialah al-walidain. Kedua, ibu bapa kita. Itu perlu kita utamakan berbanding dengan diri kita sendiri. Mari kita muhasabah diri kita pagi ini. Adakah kita utamakan ibu bapa kita atau diri kita? Kadang-kadang kita merasa heran, ada orang rumahnya begitu selesa, mempunyai segala kelengkapan macam-macam perkara. Rumahnya Masya Allah, kadang-kadang ada pemanas air, ada pendauk penghawa dingin macam-macam. Tetapi ibu dan ayahnya di kampung duduk di rumah-rumah yang hampir-hampir roboh. Orang tuanya kalau nak ke tandas itu masih lagi tandas di luar rumah. Tapi anaknya yang duduk di bandar, Masya Allah, begitu hebat rumah yang dia miliki. Ini tidak boleh. Kita mesti utamakan orang tua kita dalam segala perkara. Untung orang yang masih ada orang tua. Nanti kalau sudah tidak ada orang tua, ibu dan bapa sudah tiada, ketika itu baru kita merasakan bahawa kalaulah mereka masih ada, nescaya aku akan berikan segala kehendak-kehendak mereka.
Itu yang pertama, kepada orang tua kita. Yang kedua, wabizil qurba, kepada saudara kita, saudara-saudara kita, sepupu, bapa saudara, mak saudara, ipar lamai. Ini kita kena bantu, kita kena utamakan. Maksud saya, kalau misalnya ada orang minta tolong dengan kita, kemudian dalam masa yang sama ada saudara kita minta tolong dengan kita, kalau berdasarkan kronologi ayat ini, kita utamakan wabizil qurba, saudara kita dulu. Sebab dia adalah saudara kita, bukan saudara agama, bahkan saudara-saudara daging kita. Maka bantulah mereka. Ini kadang kita merasa sedih. Ada orang yang dia boleh tolong kawan-kawan dia, tetapi kadang-kadang adik dia sendiri tak nak tolong, sepupu dia melarat dalam kehidupan, bapa saudara dia terpinggir di sudut-sudut kehidupan, tetapi kawan-kawan yang lain itu dia raih sangat. Yang ini tak berapa sesuai dengan aspirasi Al-Quran. Utamakan saudara-saudara kita juga. Kemudian yang ketiganya, Allah Ta'ala menyebut, hendaklah kita utamakan siapa? Wal yatama, anak-anak yatim. Masya Allah, anak yatim mesti kita ataskan dalam kehidupan. Rezeki yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita lebih-lebih ini, jangan kita bazirkan. Selepas kita tolong orang tua, selepas kita untuk perniagaan, keuntungan dan sebagainya, jangan lupa juga untuk kita laburkan untuk saham akhirat kita dengan membantu anak-anak yatim. Mereka ini duduk di tempat ketiga, golongan yang perlu kita bantu. Janganlah pula membantu anak yatim ini hanya tunggu bulan Ramadan. Kalau bulan puasa, Masya Allah, hari-hari ada majlis berbuka puasa, sumbangan wang hari raya lah, macam-macam untuk anak-anak yatim. 11 bulan yang lain, mereka terpinggir daripada kehidupan kita. Ini tidak boleh. Utamakan mereka dalam agenda membantu. Kemudian golongan yang keempat, wal masakin, orang-orang miskin ini kita kena tolong. Orang susah itu pasti ditolong. Saya teringat uraian para ulama tentang siapa yang dikatakan golongan miskin yang perlu kita utamakan ini. Kata para ulama, orang miskin ada dua. Pertama, orang miskin yang dia jatuh miskin kerana sebab tua. Maknanya, dulu dia muda, sehat, dia masih boleh bekerja dengan tulang empat kerat. Tetapi di akhir-akhir kehidupannya itu dia tidak mampu lagi pergi ke laut misalnya, tidak mampu pergi ke sawah lagi, lalu ekonominya merudum. Yang ini wajib kita bantu. Ataupun golongan orang yang miskin kerana ditimpa musibah. Barangkali dulu dia kaya raya, tapi tiba-tiba kampungnya dilanda badai tsunami misalnya, hancur segala perniagaan, dia tinggal kosong duitnya. Itu juga wajib kita bantu. Ataupun orang yang dulunya sihat wa'afiat, jatuh sakit, tak dapat bekerja, cacat, hilang upaya. Golongan-golongan begini wajib kita bantu. Ada pula golongan yang para ulama sebut, dia miskin, tetapi dia miskin kerana sebab bankrupt. Sebagai contoh, kerana boros atau kerana dia berjudi, akhirnya jatuh miskin. Bagaimanakah golongan ini? Apa hukumnya kita wajib buat baik pada mereka? Kata para ulama, wajib juga berlaku baik kepada golongan yang jatuh bankrupt sebegini. Walaupun dia bankrupt kerana judi, kita kena baik dengan mereka. Tapi baik yang bagaimana? Hendaklah kita wajib menasihati mereka supaya jangan buat perkara-perkara, jangan dipinggirkan. Kalau ada jiran kita jatuh miskin kerana berjudi misalnya, jangan kita kutuk dia, jangan hina dia, tetapi hendaklah kita nasihatkan dia. Jangan buat lagi, doakan supaya dia berkat rezeki dan sebagainya. Ini golongan yang keempat, wajib kita buat baik. Kita akan berehat seketika. Ada 4 lagi golongan. Bertemu sekali lagi di dalam rancangan Muqaddimah. Terima kasih kerana masih lagi setia bersama kami hingga ke saat ini. Kita sedang membincangkan tentang tajuk Aisar di dalam rancangan Muqaddimah, iaitu tajuk soal mengutamakan orang lain lebih daripada diri kita sendiri. Barangkali bagi setengah orang agak canggung mendengar kata-kata ini. Yalah, kita sering diajar supaya sayangi diri kita terlebih dahulu sebelum kita fikir tentang orang lain. Tetapi dalam Islam ini ada sedikit keistimewaan, sehingga kan Allah puji orang yang dia sangat penting jaga orang lain berbanding dengan diri dia sendiri. Tadi kita telah bincangkan tentang petikan di dalam surah An-Nisa ayat 36 tentang beberapa golongan yang Allah Ta'ala suruh wajibkan kita buat baik pada mereka.
Golongan yang kelima yang wajib kita buat baik ialah wal jarizil qurbah, kepada jiran-jiran kita yang ada kaitan saudara dengan kita. Sebagai contoh, kalau kita duduk di sebuah kawasan perumahan, kadang-kadang di kiri kanan kita, di depan dan di belakang rumah kita, penghuninya kadang-kadang adalah terdiri daripada saudara-saudara kita juga. Barangkali adik ipar kita duduk di hadapan, di belakang kita mak saudara kita, di sebelah kiri kita sepupu kita, yang sebelah kanan belah hujung sana 3 pupu kita. Maka ada masanya dalam perumahan kawasan yang kita duduk itu ada jiran yang terdiri daripada saudara kita. Golongan ini juga wajib kita buat baik kepada mereka. Kalau mereka memerlukan sesuatu, kita kena bantu, berikan pertolongan dan sebagainya lagi. Kemudian golongan yang keenam yang wajib kita berbuat baik kepada mereka ialah wal jaril junubi, jiran-jiran yang duduk berdekatan dengan rumah kita tetapi mereka tidak ada kaitan saudara dengan kita. Sama ada mereka itu muslim ataupun non-muslim. Kepada golongan ini wajib kita buat baik kepada mereka. Kemudian yang terakhir, Allah Ta'ala menyebut golongan yang kita kena utamakan dalam hidup kita berbanding diri kita ialah wasahibi bil janbi. Yang ini para ulama berbeza pendapat. Siapa sahib bil janbi ini? Ibnu Abbas mengatakan sahibu bil janbi ini ialah orang yang lemah, ataupun orang kita sebagai guru misalnya, kita mengajar kepada anak-anak murid kita. Mereka ini kita kena buat baik kepada mereka. Siapa lagi? Ataupun golongan-golongan yang lemah, orang kurang upaya, orang-orang yang tidak berdaya, orang yang sakit. Yang ini wajib kita berbuat baik kepada mereka. Kata Imam Qatadah, sahibu bil janbi ini pula ialah orang yang baru kita kenal. Misalnya kita naik bas daripada Merloh ke Kuala Lumpur misalnya. Di dalam bas itu kita duduk bersebelahan dengan seorang saudara yang kita tak pernah kenal, tetapi dalam bas kita berkenal-kenalan. Yang itu juga sudah masuk di dalam kelompok sahibu bil janbi, teman perjalanan, kata Imam Qatadah. Maka saudara sekalian, kalau kita lihat ini cantiknya agama kita. Kalau semua orang tidak pentingkan dirinya saja, kalau semua orang tidak fikir untuk dirinya saja, saya fikir semua orang akan hidup dalam keadaan senang lenang. Masakan tidak. Mungkin ada yang merasakan bahawa susahlah, asyik fikir hal orang, asyik fikir perasaan orang. Bagaimana dengan perasaan saya? Tuan-tuan, kalau semua orang fikir perasaan orang lain, kita juga fikir perasaan orang. Ada orang lain fikir perasaan kita, dan begitulah seterusnya. Ada orang fikir kepentingan orang, orang lain fikir pula kepentingan kita. Sebenarnya hakikat al-aisar ialah semua orang akan dapat win-win situation. Semua orang akan dapat benda yang sama. Tetapi sayang, bila ada seorang saja yang hanya pentingkan diri dia, tidak mau fikir perasaan dan kepentingan orang lain, yang itu menjadi cacat dalam kehidupan. Bukankah kita apabila kita bantu orang menyelesaikan permasalahan orang misalnya, bukankah Allah Subhanahu wa taala dalam banyak hadis menjanjikan kebaikan, kita utamakan hajat orang lain. Dalam satu hadis misalnya daripada Abu Musa al-Ash'ari, Nabi SAW pernah menyebut, "Idza atahu talibun hajatin aqbala ala julasaihi faqala." Adalah Rasulullah itu, apabila ada orang datang minta bantuan dan Nabi sendiri tak mampu nak bantu, maka tatkala itu Nabi akan buat pengumuman, buat perisytiharan, announcement, beritahu kepada para sahabat, kata Nabi, "Isfa'u tu'jaru wa yaqdillahu ala lisanihi nabiyhi ma habbu." Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Kata Nabi, siapa-siapa yang mampu, bantulah orang yang memerlukan ini. Sebab saya tidak mampu. Kalau ada siapa yang ada kelebihan rezeki, berikan sedikit kepada orang yang memerlukan ini. Isfa'u wa tu'jaru. Orang yang berikan bantuan, tolong orang lain, Allah akan berikan ganjaran. Dan kata Nabi, Allah berikan ganjaran ini menerusi lidah saya. Artinya memang Allah Ta'ala akan berikan ganjaran yang sangat besar kepada orang yang membantu orang lain. Maka saudara-saudari sekalian, marilah pada pagi-pagi ini kita berfikir sejenak. Sejak daripada kita bangun pagi tadi, apa yang kita sedang fikirkan? Adakah kita hanya memikirkan projek kita saja? Adakah kita memikirkan poket kita saja? Adakah kita memikirkan perut dan tekak kita saja? Bagaimana dengan perut dan tekak orang lain? Bagaimana dengan projek orang lain? Bagaimana dengan hak orang lain? Pagi-pagi beginilah kita perlu fikirkan. Jangan hidup sekadar memikirkan diri sendiri saja. Sebab itulah Sayyidina Ali karamallahu wajhahu pernah memberikan satu isyarat yang sangat sinis. Kata beliau, seseorang itu
yang siang dan malamnya hanya memikirkan perutnya saja, maka nilai dirinya tidak kurang daripada apa yang keluar daripada perutnya itu. Hina seorang manusia, Muslim khususnya, kalau pagi-pagi setiap hari hanya fikir perut dan tekaknya saja, tanpa langsung ada perasaan memikirkan saudara-saudaranya yang susah, miskin dan sebagainya lagi. Maka saudara, kesimpulan perbincangan dan pertemuan kita pada pagi ini, marilah sama-sama kita tanamkan tekad dalam hati, hidup mesti utamakan orang lain berbanding dengan diri kita sendiri. Walaupun ada orang mengajar utamakan diri kamu sebelum utamakan orang lain, tetapi Islam mengajar utamakan orang lain. Nanti Allah Subhanahu wa taala akan bantu pula untuk utamakan kehendak-kehendak kita. Marilah dalam hidup ini, kesimpulan yang keduanya, kita berdoa supaya hidup kita tidak mementingkan diri kita semata-mata. Sekianlah, demikianlah saja sembang-sembang kita pagi ini dalam rancangan Muqaddimah. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi pada lain-lain kesempatan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.